Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu wa taala diberi kita kesihatan, keafiatan pada tanggal 7 Zulhijjah. Semoga kuat kekal momentum kita untuk menjadi manusia yang banyak taubat, banyak mengerjakan amal salihat dalam hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Itulah 1 hingga 10 Zulhijjah. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat dirahmati Allah, Masya Allah, Al-Fadil Ustaz Hasnil bersama-sama dengan kita tunjuk ajar Ustaz apa-apa yang tak betul yang saya sampaikan, sekadar berkongsi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah daripada kitab La Tahzan. Saya bacakan satu persatu. Hari ini dah masuk perkara yang kelima. Masya Allah, perkara yang kelima, benar-benar membelai, memeluk, memujuk emosi kita dalam pada kita sekarang sudah hampirnya ada yang ramai berputus asa hanya dengan melihat angka COVID. Ustazah baru selesai bersiaran di TV Al-Hijrah pagi tadi. Macam mana nak wujudkan dalam diri kita ni berkorban tanpa rasa penat. Sebab kita tahu, Masya Allah, yang kita sedang dambakan ini adalah syurga yang sangat manis. Syurga yang sangat manis, rupa-rupanya perlu melalui perjalanan yang penuh dengan pahit di atas dunia. Betul lah, orang sakit pun perlukan ubat. Kalau kita minta anak kita makan ubat, tak naklah mama, tak sedap. Mana ada ubat yang sedap? Tu mak saya dulu. Mana ada ubat yang sedap? Semua ubat pun pahit. Tapi insya-Allah lah pahit ini yang akan menyembuhkan, yang akan memulihkan kita dengan izin Allah. Jadi kita berpenat-penat dekat dunia ni untuk mendapat nikmat yang penuh dengan istirahat. Bila itulah dia di darul akhirah. Kehidupan yang sebenar kita adalah di negeri akhirat. Subhanallah. Sahabat-sahabat, tajuknya hari ini adalah jadikan kritikan tajam sebagai penghormatan. Macam mana pula tu? Sebab tadi pun ada soalan dekat TV Al-Hijrah. Dia kata macam mana nak menepis rasa sedih, kan kadang marah kita dengan kecaman-kecaman orang. Ada je yang tak kena, kita dah buat sesungguhnya dah buat yang terbaik dah, tapi orang kata tak betul juga. Jadi saya respon perkara ni, kalau bukan dalam kuliah, Ustazah sebutkan apa sahabat-sahabat, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah, penghulu syurga, maksum, tak ada salah silap macam kita pun ada yang tak suka. Ini kan lagi kita. Jom kita baca. Sang pencipta dan pemberi rezeki yang mulia acap kali mendapat cacian dan cercaan dari orang-orang pandir. Kan kalau pandir ni maksudnya dia tak guna akal sangatlah. Kan sebab itu digunakan dari orang-orang pandir yang tidak berakal. Jadi kalaulah pemilik penguasa alam ini, Rabbul Alamin, dicerca, dicaci, ada saja yang tak betul, bahkan pemberian Allah tu tak pernah silap kepada kita. Allah yang maha mengetahui, menciptakan kita daripada tak ada kepada ada, adanya kita nanti akan tiada semula dan akan diadakan balik di kampung akhirat yang kekal abadi. Masya Allah, tabarakallah, itu pun dicerca. Kita konon boleh bernafas sebab kita hebat lah, kita ada paru-paru kita kot, mata kita, telinga kita. Why not untuk kita buat semua apa yang kita suka, sembrono, suka hati kita tanpa panduan atas dunia. Hai, kita nak berkedip mata ni pun tak mampu tanpa kehendak Allah. Kita nak bernafas, tak mampu tanpa kehendak Allah. Nak menggerakkan ruas-ruas jari ni, tak mampu tanpa kehendak Allah. Allahu Rabbi. Kita nak bentang sejadah, nak menunaikan ibadah solat kita pun tak mampu tanpa kehendak Allah. Sebab tu ada orang yang sado boleh pergi gym, angkat 200 kg contoh, tiba-tiba nak angkat sejadah 2 kg pun tak mampu. Na'udzubillah. Jadi siapa yang berkehendak, kita minta Allah lorongkan hati-hati kita ke jalan-jalan yang Allah redha. Jadi kalau Allah itu sendiri penguasa alam buana ini, Masya Allah pun ada orang tak suka, ini kan lagi kita hamba kot. Sedangkan kita punya kehidupan ni pun asal kita nampak macam lekeh sikit, kita pandang sebelah mata pun tak mau. Jadi begitulah perjalanan permainan hidup dunia yang tidak kekal, yang sangat penuh dengan tipu daya ini. Maka kitab La Tahzan, tulisan Dr. Aida Al-Qarni, Masya Allah,
Apalagi saya, anda dan kita sebagai manusia yang selalu terpeleset dan salah. Makna Allah yang maha berkuasa, Allah yang segala-galanya pun ada orang kecam, caci, maki sebagai, ini kan lagi kita dalam hidup ini. Terutama jika anda seorang yang selalu memberi, anda seorang yang selalu memperbaiki, mempengaruhi dan berusaha membangun, maka anda akan selalu menjumpai kritikan-kritikan yang pedas dan pahit. Sebab tu kadang ada orang kata, Ustazah saya buat baik pun orang tak suka. Lebih baik saya duduk diam je lah kat rumah. Biasa orang cakap macam tu. Oh betul lah kitab ni kata. Lagi kita berusaha membangun, maka kita nak suka memberi, kita berniat untuk memperbaiki, lagi menerima kritikan yang pedas dan pahit. Allah tak percaya, cuba duduk diam-diam kat rumah. Pun orang kata juga, dia tu pasal apa? Kata dalam tempurung ke? Orang kata juga sahabat-sahabat. So daripada kita duduk saja tak jadi manusia yang bermanfaat, sedangkan itu sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, kan? Lebih baik kalau orang nak kritik, nak caci, di sisi Allah tetap kita sedang melakukan perkara yang terbaik. Allahu Rabbi. Mungkin pula sesekali anda akan mendapat cemuhan dan hinaan dari orang lain. Pasti semua kita takkan lari selagi kita hidup. Tengok kitab ni kata, dan mereka tidak akan pernah diam mengkritik anda sebelum anda masuk ke dalam liang lahat. Sekarang kita berada di atas tanah. Bila kita dah masuk dalam tanah, masuk dalam liang lahat, baru orang berhenti mengkritik. Kadang-kadang lagi dahsyat, dah masuk dalam tanah pun orang duk kritik lagi. Tapi bestnya apa? Orang duk kritik lah. Kita dah mati dalam tanah tu, kan? Tak ada kita rasa kecil hati, nak nangis dengan apa orang kata. Sebab dah terpisah dah dunia dengan kehidupan di alam akhirat. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, sampai mana kita nak sabar? Jawapannya sampai mati. Okey? Jadi kitab ni subhanallah betul-betul deep Ustazah baca. Tidak, mereka ni akan diam mengkritik anda sebelum anda masuk ke liang lahat. Menaiki tangga ke langit dan berpisah dengan mereka. Selagi mereka nampak kita ni hidup bernyawa atas dunia ni, orang yang nak kritik tetap akan kritik. Adapun bila anda masih berada di tengah-tengah mereka, maka akan selalu ada perbuatan mereka yang membuat anda bersedih dan menitiskan air mata, mengalirkan darah kematian anda dan mengusik ketenangan anda. Masya Allah, jadi rugilah menjadi manusia yang sangat terkesan dengan kritikan. Saya tak boleh hidup lah Ustazah, dengar kritikan dia tu saya jadi lemau. Oh rugilah sahabat-sahabat. Sedangkan yang menilai kita ni bukan manusia tetapi Allah. Ya Rabb, perlu diingat, orang yang duduk di atas tanah tidak akan pernah jatuh. Dan manusia tidak akan pernah menendang anjing yang sudah mati. Anjing dah mati, orang biar macam tu saja. Okay, sahabat-sahabat, kenapa anjing tu dibaling? Sebab dia masih hidup. Kenapa anjing tu diperhatikan? Kacau lah ketenteraman aku, baling anjing. Tapi anjing tu dah mati, lalu biar saja macam tu. Okay, adapun bila anda masih berada di tengah-tengah di tengah-tengah mereka. Mana tadi? Sekejap hilang dah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, adapun mereka marah dan kesal kepada anda adalah, hari dengar elok-elok adapun mereka, kita kadang tanya pasal apa mereka tu marah kat kita, pasal apa mereka tu macam asyik nak kritik je. Rupa-rupanya Dr. Ain Al-Qarni jawab dah, adalah kerana mungkin anda mengungguli mereka dalam hal kebaikan, keilmuan, tindak tanduk atau harta. Jelasnya anda di mata mereka adalah orang yang berdosa, yang tidak terampuni sampai anda melepaskan semua kurnia dan nikmat Allah yang ada pada diri anda. Anda berilmu, beri pada dia. Anda kaya raya, beri pada dia. Anda punya kecantikan segala, beri pada dia. Kok masa tu baru dia senyap kot? Atau sampai anda meninggalkan semua sifat terpuji dan nilai-nilai luhur yang selama ini anda pegang teguh. Jauh lebih berakhlak daripada dia. So kita tinggalkan akhlak baik kita ni, barulah dia senyap. Macam
satu tara manusia pun ada. Macam itulah bahasa. Dan menjadi orang yang bodoh dan tolol. Di bahasa kitab ni adalah yang mereka inginkan dari anda. Dia nak kita lebih rendah dari dia, lebih tolol bahasa kitab ni, lebih bodoh, lebih pandir dari dia. Barulah dia tak bercakap hal kita. Selagi mana dia tengok orang lebih daripada dia, golongan-golongan macam ni, dia tetap akan bercakap. Jadi sepatutnya kata Dr. Aid Al-Qarni, kita merasa, wah kenapa aku nak terkesan dengan apa yang dia cakap? Dia sebenarnya sedang menyakiti apa yang kita punya. Yang kita punya ni pemberian Allah. Nak dicantas bagaimanapun sahabat-sahabat oleh dia, takkan berpindah rezeki itu kepada dia kecuali dia mengusahakannya. So mengajar kepada kita, kalau apa yang ada nikmat kesenangan pada orang lain pun, kita tak boleh rampas begitu. Itu rezeki Allah kepada dia. Jadi kalau kita cuba merampas bahagian rezeki itu, kita akan mendapat susah. Senang nampak kat dunia, rompak rumah orang kaya raya, nampak senang kat dunia. Tapi tunggulah darul akhirah, kehidupan di hari akhirat. Allahu Akbar. Kitab ni betul-betul membangkitkan semangat. Maka sahabat-sahabat yang sedang bersedih, berduka, rasa terkebawah, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih. Allah sentiasa bersama kita. Siapa Allah? Tempat kita berpaut, tempat kita bersandar, yang maha kukuh, maha besar, maha hidup selama-lamanya, maha segala-galanya. Sebab itu lemau kita kalau berpaut kepada mana-mana makhluk. Berpautlah kita kepada Al-Khaliq. Okey, sahabat-sahabat. Oleh sebab itu, waspadalah terhadap apa yang mereka katakan. Kan kita kena hati-hati je dengan orang macam ni. Kan Ustazah mengajar kitab 50 tanda-tanda orang munafik. Kadang-kadang si munafik tu ada di keliling kita. Lebih dahsyat, na'udzubillah, si munafik tu adalah diri kita sendiri. Sebab tu kita nak belajar. Ya Allah, dengki ni sifat orang munafik rupanya. Ya Allah, bakhil ni sifat orang munafik rupanya. Aku tak nak ada sifat macam ni. Kan aku mati dalam munafik, sedangkan aku nak mati di kalangan orang beriman. Sahabat-sahabat, kuatkan jiwa untuk mendengar kritikan, cemuhan dan hinaan mereka. Bersikaplah laksana batu karang. Subhanallah, apa sifat batu karang ni? Tetap kukuh berdiri meski diterpa butiran-butiran salji yang menderanya setiap saat, dan ia justru semakin kukuh kerananya. Allahu Rabbi. Okay? Jadi bila kita memahami apa yang Dr. Aid Al-Qarni menyebutkan, artinya jika anda merasa terusik dan terpengaruh oleh kritikan atau cemuhan mereka, sekarang ni cek hati kita masing-masing. Ada tak? Saya terasa lah Ustazah dia cakap macam tu kat saya. Saya jadi lemau, jadi down, rasa saya tak nak buat dah kebaikan. Saya buat baik pun tak ada guna, tak ada makna di sisi dia. Buat apa sahabat-sahabat kan? Bererti anda telah meluluskan keinginan mereka untuk mengotori dan mencemarkan kehidupan anda. Kita tak nak hidup kita tercemar. Kita nak hidup kita bersih, bebas daripada segala yang mazmumah, segala yang dikeji oleh Allah. So pedulikan. Ramai ni nanti nak komen, Ustazah cakap senang lah, pedulikan. Dia duk menjerit-jerit dekat telinga saya macam tu macam ni, Ustazah sakit hati saya. Kitab ni kata, kenapa kita nak pedulikan? Kan? Jangan izinkan mereka mencemari, mengotori kehidupan kita. Maknanya hidup kita ni jadi kotor kalau kita terkesan dengan kecaman-kecaman kata-kata mereka. Loh Ustazah, kita nak jadi orang yang bersih. Sikap dia tu yang mengkritik kita, yang tak betul, semua tak betul tu, itu yang kotor. Sahih? Kita ni bila mana kita menerima dengan minda, dengan akal, dengan hati yang terbuka, kesian orang ni bersikap macam ni. InsyaAllah kita akan berdiri teguh sebagai orang yang tidak tercemar kehidupannya. Subhanallah. Padahal yang terbaik adalah menjawab atau tindak balas kritikan mereka. Suruh jawab pula. Membalas pula kritikan mereka. Balas dengan apa? Jawab dengan apa? Dengan menunjukkan akhlak yang baik. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak nangis dah bila sebut, bila baca sirah-sirah Rasulullah. Ya Allah, bukan tak ada orang kejam, bukan tak ada orang benci, bukan tak ada orang baling dengan batu, berdarah pipi Rasulullah yang mulia. Tapi kenapa mengangkat tangan berdoa? Ya Allah, kalau mereka tahu, mereka takkan buat macam ni pada aku.
Sebab tu Quran selalu, in kuntum ta'lamun, kau ni tak tahu ke? Kalaulah kau mengetahui. Betul lah ya Allah, kalau dia tahulah kecam mengecam, sakitkan hati orang, jatuhkan orang tu adalah satu dosa besar, dia tak akan buat macam tu. So jangan kotorkan dirimu dengan membalas pula dengan kejahatan. Kata Dr. Aid Al-Qarni, tunjukkan, jawab terus dengan akhlak yang baik. Macam mana sahabat-sahabat setakat ni? Ustazah ingat senang? Yes, perlu latih tubi. Perlu latih tubi. Kan kita daripada usia muda dulu. Saya dulu Ustazah masa muda-muda, dia buat apa kat saya, memang saya baling apa yang ada dekat tangan saya ni. Sabar kak, sabar. Sekarang ni masih lagi. Sekarang tak Ustazah, saya urut dada je. Dah memang sikap dia macam tu, tak boleh nak buat apa dah. Makin lama makin hidup, makin nak dekatkan diri kepada Allah. So kalau yang mendengar ni adalah orang-orang muda, rugilah kalau kita tidak menuakan amal dengan mempelajari apa yang orang-orang tua kita telah dapat. Tu bila orang tua duk cakap, mak ni makan garam lebih daripada hang, janganlah duk kata patutlah mak darah tinggi awal. Bukan. Tapi sebab mak nak bagi tahu, jangan buat lagu tu, orang buat jahat balas dengan kebaikan. Dulu masa mak muda-muda, mak balas dengan kejahatan, mak tak dapat apa. Putus silaturahim lagi ada, hilang seorang adik-beradik mak. Sampai sekarang tak terpaut semula. Tak jumpa kat mana dia merajuk dengan mulut mak yang jahat ni. Sampai sekarang BFF mak tu hilang entah ke mana. Cuba kalau kita balas dengan akhlak yang baik. Sahabat, orang buat jahat kat kita, kita balas dengan kebaikan. Dulu musuh ketat kita, lah ni dia jadi BFF kita. Til jannah, amin. Tapi kalau BFF kita buat sekali perkara menyakitkan hati kita, tak mustahil one day dia akan jadi musuh. Orang pelik, dulu kau dengan dia bukan macam belangkas ke? Baik sungguh. Dia ambil boyfriend aku. Kau ingat aku tak sakit hati? Macam tu lah contoh. Dia kecam-kecam aku. So acuhkan saja mereka. Maknanya biar pi kat depa lah. Biar pi kat depa. Kan? Ingat senang ke kita nak set dalam minda kita biar pi kat depa lah? Bukan senang sahabat. Dr. Aid Al-Qarni mengajar, dan jangan anda merasa tertekan oleh setiap angkara mereka untuk menjatuhkan anda. Sikap dia untuk menjatuhkan anda tu buat apa hang rasa tertekan? Rezeki mutlak anugerah Allah. Kalau Allah kata untuk hang, takkan tersilap alamat. Takkan tersilap alamat, sahabat-sahabat. Mesti untuk kamu, cepat atau lambat untuk kamu. Dia nak cantas Ustazah melalui cara kasar, bakar rumah saya, na'udzubillah. Dia sihirkan saya, na'udzubillah. Sahabat, orang itu tidak akan menang, kerana yang menjadi wali penolong kita ini adalah Sang Kekasih yang mengasihi orang-orang beriman. Sebab kritikan mereka yang menyakitkan itu pada hakikatnya merupakan ungkapan penghormatan untuk anda. Ya Rab, kalau anda baca rasa macam menggigil sikit, Ustazah pun baca macam tu juga. Ya Allah, boleh Dr. Aid Al-Qarni kata kritikan mereka yang menyakitkan itu pada hakikatnya merupakan ungkapan penghormatan untuk anda. Tak faham, kenapa ni? Kenapa kritikan orang mengatakan penghormatan untuk kita? Yakni, kata Dr. Aid Al-Qarni, semakin tinggi darjat dan posisi yang anda duduki, maka akan semakin pedas pula kritikan itu. Allah, sahabat-sahabat, Masya Allah. Maknanya bila kita semakin tinggi, bersiap sedialah untuk semakin tinggi kritikan itu. So, adakah kita perlu hidup tak payah tinggi-tinggi sangat lah Ustazah, supaya orang tak kritik kita dengan begitu dahsyat? Hidupmu ni untuk siapa? Untuk mereka ataupun untuk Tuhan mereka? Tuhanmu itulah Allah. Sahabat, kita disuruh menjadi hamba yang kekal taat dalam apa situasi pun. Kita disuruh menjadi manusia yang sentiasa memberi manfaat dalam saat kita senang atau dalam saat kita susah. Okey, jadi bila kita memahami kenapa dia tu, aku duk buat baik pun dia dengki kat aku, dia sakit hati kat aku tu. Jawapan Dr. Aid Al-Qarni, kerana semakin tinggi darjat dan posisi yang anda duduki, bukan untuk kita meninggi diri dengan situasi ini, tapi mensyukuri. Oh, dia duk kata kat aku tu sebab aku lebih tinggi daripada dia lah. Takut tinggi daripada dia di sisi manusia saja, di sisi pandangan dia saja, tetapi kita nak mensyukuri posisi kita itu tinggi di sisi Rabbul Izzati.
Allahu Akbar. Jadi bukan, alah aku tahu dia duk sakit hati kat aku tu sebab aku lebih kaya daripada dia, sebab aku lebih cantik daripada dia. Bukan, kecantikanmu tu pun akan hilang. Ada orang yang dulu cantik-cantik sampai tua dah kerepot ni cantik lagi. Tak kan? Cantik tu nanti akan ada batasnya, akan ada hadnya. Kaya tu pun nanti walaupun segunung intan ditarah habis juga, sahabat-sahabat kan. Anda tidak akan mampu menutup mulut mereka dan menahan gerakan lidah mereka. Allah, saya rindu dengan almarhumah bonda saya, sahabat-sahabat muslimat. Bila kita mengadu sikit kat dia, alah biarlah, tak luak pun badan kau ni gemuk macam tu juga mak tengok. Tak apalah, tak payah layan. Doa je baik-baik untuk dia. Dia buat jahat tu balas dengan kebaikan. Jangan buat jahat balik kat dia, rugi. Dia buat jahat tu, Allah yang akan balas. Kita ni hamba, tak payah balas apa-apa. Bagi je baik kat orang. Pun kalau dia tak balas baik, Allah yang akan balas baik. Allah, sahabat, saya rindu. Penyejuk saya bila dalam situasi apa pun. Mak, kadang tak cerita, mak boleh tahu mood kita bercakap dengan dia. Tak payah. Kau sama gila kalau layan orang gila. Kau sama jahat kalau layan orang jahat. Dah mulut orang tu memang macam tu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jumpa dia senyum, bagi salam sudah kalau tak nak bertepuk tampar pun. Ya Allah, bahagia tak dengan sahabat? Allahu Akbar, itu saya rindu. Mujur dulu mak saya selalu. Dia tak ada pun mengapi-apikan, hang kau balik nanti kau balas balik. Cakap balik macam tu kat dia, tak pernah. Jadi disetiapkan dulu dia duk pongpet. Sabar je lah, Allah akan balas. Benda tu melekat. Sampai dia dah tak ada pun, sekarang ni orang nak buat apa pun, mulut dia aku tak boleh halang. Lidah dia aku tak boleh tahan. Mulut dia aku tak boleh katup. Sahabat, sama tak dengan nasihat Dr. Ain Al-Qarni? Anda tidak akan mampu menutup mulut mereka dan menahan gerakan lidah mereka. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Yang anda mampu adalah hanya menguburkan dalam-dalam setiap kritikan mereka. Forget it. Kecewa kan? Orang duk cakap apa pun, lupakan, maafkan. Setakat boleh lupa tu boleh lah Ustazah. Nak maaf memang tak. Ada juga. Ada, Ustazah saya dah maafkan dah, tapi saya tak boleh lupa apa dia cakap kat saya. Hei, kata nak jadi manusia yang tenang di dunia, senang di akhirat. So kalau kita duk kenang apa yang dia cakap, nak tenang macam mana? Kita ada agenda yang lebih besar. Agenda mendapatkan keredaan Allah. Dan bersikap acuh tak acuh terhadap mereka. Jangan putus hubungan. Jumpa kat mana-mana tegur, bagi salam. Jangan orang duk kata kat kita je, kita dah tak mau tegur. Padahal kita tak tabayun lagi. Betul ke? Kan banyak batu-batu api ni. Hang nak tahu tak? BFF hang tu belakang hang tu duk mengutuk hang ke main kau-kau punya. Contoh kan sahabat-sahabat. Kita pun main percaya je. Rupanya makcik batu api. Makcik internet kan. Yang wifi dia, wah subhanallah, tak tahu nak kata macam mana. Rupa-rupanya kita main percaya je. Dan kita kehilangan hubungan ukhuwah ataupun silaturahim yang cantik. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Dan cukup mengomentari setiap perkataan mereka sebagai yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya. Nabi SAW sebaik-baik manusia itu pun ada yang menempelak, yang mengkritik, yang sentiasa menyakitkan hati Nabi. Panjang tau dalam Ali Imran ayat 119. Nanti anda rujuk ayat tu panjang. Tapi dalam tafsir, dalam kitab La Tahzan, dia masukkan kalimah qul. Katakanlah wahai Muhammad, mutu bi ghaizikum. Matilah kamu dengan kemarahan kamu itu. Kenapa dia duk kutuk? Dia marah kat kita sebenarnya sebab kedudukannya lebih tinggi, sebab nampak lebih mulia, nampak lebih ramai orang suka. Kalau mu tak buang amarahmu itu, mu akan mati dalam kemarahan itu. Kita tak nak mati dalam marah. Kita tak nak mati dalam benci. Kita kan minta mati husnul khatimah. Kita kan minta mati dalam qalbun salim. Hati yang penuh kesejahteraan ni. Hati yang tertutup dengan rasa nak marah. Marah kat siapa? Marah kat orang yang duk mengata, mengutuk kita tu. Kan tak luak. Ustazah senyum je bila mak cakap tak luak pun tubuh. Gemuk macam tu juga. Ui, terasa sahabat-sahabat. Lain lah. Kita ni macam dayus jugalah kalau orang sampai aku tembak hang.
kita tembaklah, aku pun reda untuk mati. Kita tak boleh macam tu. Tubuh kita mudarat, kita biar je. Tak boleh. Ada pihak berkuasa yang kita nak laporkan, biar orang macam tu tak hidup atas dunia. Tapi kalau kita nak pergi buat report balai polis, ni puan nak buat aduan apa? Saya nak buat aduan, jiran saya mengutuk saya, mengkritik saya, mengecam saya. Puan, dia ada panjat pagar ke nak bom rumah puan? Tak adalah, tapi asyik-asyik cakap buruk pasal saya je. Orang tak layan lah sahabat. Orang tak layan. Itu maksud mak saya kata, tak luak pun tubuh. Biarlah orang nak cakap apa pun. Kan? Yang kita duk stres sangat sebab hanya dengar cakap-cakap orang. Awak yang duk stres sangat. Sepatutnya kalau ada ancaman. Kalau ada ancaman maksud anak kita nak kena bunuh. Suami kita dah senapang depan dia tu. Oh, kalau hang diam saja, itu silap lah. Memang kena. Sifat rasa nak marah ni pun adalah anugerah Allah. Di tempat yang tertentu. Bukan setakat dengar orang duk kata-kata buruk pun dah sikit nak sing-sing lengan nak marah. Kan sahabat-sahabat? Terakhir, subhanallah, anda dapat tak sesuatu kita baca kitab ni? Bahkan anda juga dapat melawan perkataan mereka yang buruk dengan diam 1000 bahasa. Rupanya orang yang banyak cakap, mengutuk-ngutuk, mencaci maki kita ni, lawan dengan apa? Lawan dengan diam. Ya Rob. Sekarang kita tengok macam ni sajalah di media sosial. Ada satu artikel keluar, bla 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 sekian, yang orang kena kecam, kena kutuk tu pun jawab bla 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 bla. Akhirnya sampai komen 100,000. Kita yang baca pun sampai semua kerja tak jadi. Ustazah dia balah balik. Cuba anda tengok orang yang kena kecam, kena kutuk, kena segala. Tuan empunya badan tu satu titik komen pun tak buat. Akhirnya benda senyap kan? Senyap. Betul juga Ustazah. Kalau yang duk balah tu jadi panjang. Benda kecil je hari tu punca jadi panjang. Subhanallah, betul lah orang macam tu yang duk banyak mengutuk, mengecam tu muslimin muslimat. Kena lawan mereka dengan diam 1000 bahasa. Diam itulah jawapan kepada orang yang tak reti diam. Saya ulang, diamnya kita adalah jawapan kepada orang yang tak reti diam. Hang tak reti penat ke nak kutuk aku ni? Jawapannya adalah diam. Ustazah, masalahnya diam membuak-buak kat dalam ni, rasa nak cakap juga. Sabar cik. Itu je lah ucapan dia sahabat-sahabat. Sebab kita nak ikut isi kitab. Allahu Akbar. Dengan cara diam tu bukan diam saja. Dengan cara memperbaiki akhlak dan meluruskan setiap kesalahan anda. Kan ada orang Melayu kata takkan bergoyang pokok kalau tak ditiup angin. Mereka duk cakap-cakap tu mesti ada sebab juga. Bukan salah mereka saja. Mesti ada salahnya aku. Oh, patutlah dalam keadaan orang tak boleh rentah negeri, aku pergi rentah negeri. Alasan bodoh-bodoh macam tu memang orang marah lah. Okey, janji lepas ni aku tak buat lagi. Contoh, sahabat-sahabat. Akui kesalahan kita. Perbaiki akhlak kita dalam diamnya kita itu. So, diam bukan tak buat sesuatu. Diam memperbaiki akhlak dan meluruskan setiap kesalahan kita. Dan bila anda ingin diterima oleh semua pihak, kita nakkan orang terima kita semua. Semua orang terima kita. Kita nak dicintai orang dan terhindar dari cela, bererti anda telah menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi. Rupanya ada 1000 orang yang dikeliling kita. 1000 orang ni suka kat kita. Kitab ni kata mustahil terjadi. Okey, faham. Sebab Rasulullah pun disukai, dicintai, dikasihi oleh Allah. Masih ada hamba-hamba Allah yang tak suka kat dia. So kita kata saya ada friend Facebook 5,000. Dah tak boleh dah nak jadi friend Ustazah Zai. Kena duduk di page Ustazah Muzayanah saja. Perasan 5,000 ni semua suka kat saya. Jangan nak perasan sangat. Sebab kitab ni kata mustahil terjadi. Kita nak macam tu, yes. So kita buat yang terbaik. Orang cakap apa, diam saja, jangan layan. Tunjukkan akhlak yang baik. Masih mustahil untuk menjadi orang yang tak ada seorang pun orang tak suka. Kan sahabat-sahabat? Jadi bila kita ada ilmu ni, kita dengar pula orang kecam kutuk. Biasalah orang tak suka. Bukan semua orang suka apa yang kita buat. Kan? Yang penting aku buat ni mengundang suka Allah tak?
dan mengangankan sesuatu yang terlalu jauh untuk diwujudkan. So berhentilah berangan-angan. Berhenti berangan-angan untuk disukai oleh semua orang. Tak ada seorang pun tak suka kat kita. Oh, rupanya tu angan-angan, tidak akan kesampaian. Sebab apa Dr. Aida Al-Qarni, bestseller buku ni sahabat-sahabat, sangat yakin dengan ilmu dan pengalamannya, takkan kita jumpa satu situasi yang semua orang, tak ada seorang pun tak suka kat kita. So setakat orang tak suka kat kita tu biasa. Jangan sampai dia hunus pedang kat mak ayah kita, kan? Jangan sampai dia baling muka kita dengan asid, na'udzubillah. Kan tak ada lah ustazah dia buat macam tu. Dia cuma kata keji buruk kat kita. Saya sakit hati. Sakit hati tu rawat sendiri. Dengan cara macam mana? Hari-hari di page Ustazah Muzayyana kita khatam kitab La Tahzan. Tebal ni sahabat. Ustazah berazam untuk khatam kitab La Tahzan bersama anda. Semoga hati-hati kita semakin bersih. Dan pulangnya kita khatam tak khatam bukan kerja kita, kerja Allah. Kita start enjin dah ni. Ini tajuk yang kelima, kita dah start enjin dah. Kalau kita mati dalam azam yang tadi, sebab aku nak bersihkan hati ni ya Allah, semoga matinya kita nanti walaupun tak khatam lagi, matinya sebagai orang yang dipilih Allah, qalbun salim, hati yang penuh dengan kesejahteraan. Amin. Anda dapat sesuatu daripada La Tahzan setiap hari. Cuma minta maaf, timenya Ustazah tak boleh nak tetapkan. Sebab apa sahabat-sahabat? Sebab Ustazah akan curi-curi masa dalam kesibukan Ustazah menyusun jadual kuliah. Ni tadi habis TV Al-Hijrah. Tak payah nak cabut-cabut tudung apa semua, terus buat La Tahzan. Ustazah ubahlah daripada kulim ke La Tahzan, kerana kulim tu maksud kuliah 5 minit. La Tahzan setiap hari tak kira berapa minit, insya-Allah tak akan lebih setengah jam. Ustazah akan ambil satu tajuk daripada kitab La Tahzan. Okey, kalau ada yang memiliki, letak atas meja setiap kali kelas kita. Ustazah bukan orang alim, Ustazah pun sama-sama belajar, so kita baca satu persatu. InsyaAllah kita mendapat ilmu yang manfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.